Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan slide tentang falsafah dan pemikiran Islam di alam Melayu yang terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya sendiri, Dini Al-Akasha, Muhammad Izzuan Johari, Syukri Kamaruddin dan juga Ahmad Huzairi. Baik, sejarah telah menyaksikan bahawa masyarakat Melayu bersedia untuk berubah ke tahap yang lebih maju. Pada kebiasaannya, perubahan itu lebih mudah berlaku atas sebab-sebab keagamaan. Kecenderungan menerima perubahan dan pengaruh dari dunia Islam berterusan di alam Melayu. Proses ini berlaku sejak dulu lagi, khususnya sebelum masuknya pengaruh tamadun dan budaya kolonial serta nilai-nilai barat yang sekular. Baik, satu perkara yang menarik perhatian di sini ialah alam Melayu tidak dapat dipisahkan dengan dunia Islam. Sejak pertama kali hadirnya Islam ke rantau ini sehinggalah ke zaman digital, teknologi terkini. Baik, slide seterusnya akan dibentangkan oleh saudara Izzuan Johari. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Terima kasih kepada saudara Daniel Akasha. Saya Muhammad Izzuan bin Johari 19BB02001 bagi meneruskan pembentangan mengenai falsafah dan pemikiran Islam di alam Melayu. InsyaAllah, kita kenali alam Melayu ini sebagai nama Nusantara pada satu ketika dahulu. Alam Melayu ini merangkumi keluasan yang sangat luas, iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Dikatakan juga Thailand, Filipina adalah sebahagian kawasan alam Melayu. Islam datang di alam Melayu ini melalui pedagang-pedagang dari Arab dan juga negara Timur Tengah yang berniaga dan kemudiannya menyebarkan agama Islam. Sistem pendidikan agama Islam pada ketika itu adalah melalui pengajian-pengajian di masjid, dan kemudian ada dikatakan dalam catatan bahawa istana itu sendiri dijadikan sebagai pusat pengajian agama Islam. Mereka pada zaman itu sangat memegang agama itu seperti ibarat sesuatu perkara yang sangat penting di dalam diri mereka. Dikenali juga sebagai Melayu itu Islam dan Islam itu Melayu. Ada juga dikenali sebagai Aceh Serambi Mekah dan juga negeri Kelantan Serambi Mekah. Tajuk seterusnya adalah rentetan penjajahan yang pernah berlaku di ke atas tanah Melayu ini. Jika kita boleh lihat pada pembentangan yang telah disediakan, yang pertamanya diikuti dengan Portugis, kemudian Belanda dan British, dan yang terakhir sekali adalah Empire Jepun. Pada zaman Portugis ini, mereka datang seperti biasa untuk tujuan berniaga. Akan tetapi, di dalam diri mereka itu ada sifat udang di sebalik batu. Seperti kita mengetahui, kedatangan Portugis, Belanda dan British ini membawa 3 arti kata, iaitu gold, glory dan gospel. Mereka membawa arti kata ini adalah untuk meraih kemewahan tanah yang bertuah ini, dan kemudian gospel pula ingin menyebarkan dakwah agama mereka dan cuba menukar akidah umat Islam di dalam tanah Melayu ini. Akan tetapi pada ketika itu, para ulama di tanah Melayu ini amat kuat menentang dan mempertahankan agama Islam ini di dalam diri mereka. Mereka juga mendapat sokongan dari masyarakat tempatan. Sehingga kan dikatakan pada zaman itu, jika kita memakai pakaian seperti penjajah, iaitu bertali leher, memakai sut dan juga kemeja, boleh dikatakan sebagai perbuatan yang haram atau dikenali sebagai tasyabuh, iaitu menyerupai kepada penjajahan. Akan tetapi bila zaman berganti zaman, kita kini merdeka daripada penjajahan, maka kita dibolehkan memakai pakaian seperti itu kerana ia bukanlah pakaian agama. Erti kata lain, pada zaman itu tahap kebencian mereka kepada penjajah adalah di tahap yang sedemikian rupa. Oleh hal yang demikian, tahap keislaman masyarakat Melayu pada zaman penjajahan adalah sangat kritikal, iaitu mereka cuba mempertahankan dengan apa yang mereka ada untuk memegang agama Islam ini. Berikut adalah sedikit pengenalan mengenai bagaimana falsafah dan pemikiran Islam di tanah Melayu. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Izzuan.
Antara peranan utama Syekh Hamzah Al-Fansuri ini adalah beliau merupakan pencetus syair-syair di dalam sastra Melayu. Beliau juga menjadi tonggak penyebaran agama Islam di Indonesia. Beliau juga telah dilantik sebagai Mufti Besar Kerajaan Aceh dan berperanan sebagai penasihat kepada Sultan dan Pembesar mengenai perkara-perkara keagamaan. Seterusnya, latar belakang dan pendidikan beliau. Beliau memulakan pembelajarannya di Aceh untuk menuntut ilmu. Seterusnya, beliau melakukan pengembaraan di beberapa buah tempat sebagai satu usaha untuk menuntut ilmu seperti di Banten iaitu di Jawa Barat, seluruh tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu, India, Parsi dan Arab. Beliau juga mahir di dalam pelbagai ilmu, antaranya adalah ilmu fiqh, sejarah, sastra, tasawuf, falsafah, mantik dan ilmu kalam. Beliau juga mahir di dalam pelbagai bahasa yang membuatkan lagi masyarakat berasa kagum dengannya. Seterusnya dipersilakan saudara Kuzairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kuzairi bin Abu Mansur, nombor matrik 19BB02022. Saya akan menyambung pembentangan kawan saya dan saya akan bawa tentang pemikiran Syekh Hamzah Al-Fansuri. Pemikiran Syekh Hamzah Al-Fansuri ini adalah berdasarkan pemahaman tarikat wujudiyah atau lebih dikenali sebagai wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Wahdatul wujud itu adalah pemahaman di mana segala sesuatu yang wujud, makhluk asasnya esa kerana wujud daripada zat Allah. Ini adalah fahaman yang dibawa oleh Syekh Hamzah Al-Fansuri. Pemahaman ini beliau telah mengembangkan pemahaman ini di Asia Tenggara dan Nusantara. Tetapi pemahaman ini juga telah ditentang hebat oleh ahli-ahli falsafah yang lain, ulama yang lain seperti Syekh Nuruddin Al-Raniri yang akan saya terangkan kelak. Seterusnya saya akan membicarakan tentang hasil-hasil karya Syekh Hamzah Al-Fansuri. Beliau telah menghasilkan pelbagai jenis karya bawah nama beliau dan antara yang terkenal karya bagi Syekh Hamzah Al-Fansuri adalah seperti karya Syarab Al-Ashikin, Asrar Al-Arifin, Al-Muntahi. Tiga karya itu adalah tiga karya yang terkenal oleh Syekh Hamzah Al-Fansuri. Selain itu, beliau juga telah menghasilkan karya yang bertajuk Syair Si Burung Pungguk, Syair Sidang Fakir, Syair Si Burung Pingai, Syair Perahu, Syair Dagang dan banyak lagi karya yang telah dihasilkan oleh Syekh Hamzah Al-Fansuri, di mana tiga karya yang saya perkenal kepada awal-awal tersebut, Syarab Al-Ashikin, Asrar Al-Arifin dan Al-Muntahi, itu adalah karya-karya yang membuatkan beliau lebih dikenali oleh sarjana barat dan sarjana Islam. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang Syekh Nuruddin Al-Raniri. Apa peranannya? Beliau Syekh Nuruddin Al-Raniri ini adalah seorang ilmuwan Islam yang berketurunan Aceh Gujarat. Beliau adalah seorang ulama besar yang bertugas sebagai kadi pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Sani pada awal abad ke-17. Syekh Nuruddin ini adalah seorang yang mengikuti fahaman tarikat Rifa'iyah, di mana fahaman ini mengatakan bahawa Tuhan kekal dan tidak terjejas dari ciptaannya. Itu adalah fahaman yang dibawa oleh Syekh Nuruddin Al-Raniri, iaitu tarikat Rafa'iyah. Tarikat ini juga dikenali sebagai tarikat Sunni yang memainkan peranan penting dalam perlembagaan aliran Sufisme. Tambahan pula, tarikat Rifa'iyah ini telah kekal di wilayah Aceh sehingga abad ke-19. Ini antara peranan Syekh Nuruddin Al-Raniri di dalam alam Nusantara Melayu. Baik, terima kasih saudara Kuzairi. Jadi saya simpulkan pembentangan kami yang mana Islam telah bertapak di Nusantara ini lebih dari 600 tahun dahulu dan ia menjadi agama manusia wilayah di sini. Baik, sebarang bentuk penyelewengan ataupun gugatan terhadapnya perlu ditentang. Justru ia perlu diperkasakan sepanjang masa. Inilah tugas yang wajib dipukul oleh kita semua kerana Islam adalah agama kita dan diri kita sendiri. Sekian, terima kasih.